Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatih Syamimi binti Muhammad Zaid dari SMP Geografi dan berada di semester 7. Video ini adalah pentafsiran akhir dan tajuk yang diberi ialah kelestarian sumber air di Malaysia. Air merupakan sumber semula jadi yang berharga kepada bumi. Semua benda yang hidup mesti bergantung kepada air. Air meliputi 75% di permukaan bumi. Badan manusia juga terdiri daripada 70% air. Oleh demikian, air merupakan sumber mesti dilindungi daripada sebarang pencemaran. Keperluan air adalah berbeza dalam setiap keperluan. Manusia memerlukan air untuk hidup dan juga untuk keperluan-keperluan lain. Contohnya, kehidupan kita seperti aktiviti perindustrian, aktiviti pelayaran, pengangkutan domestik dan lain-lain. Manusia cenderung menggunakan air permukaan sebagai sumber utama air mentah. Namun begitu, air permukaan mudah tercemar dan perlu dirawat untuk kelihatan menarik dan sedap apabila diminum. Namun begitu, terdapat dua sumber utama air, iaitu pertama ialah air permukaan. Air permukaan didapati di daratan apabila hujan turun dengan lebat dan air hujan tersebut mengalami interpretasi dan juga infiltrasi. Contohnya di Sungai Kelantan, Sungai Kinabatangan, Sungai Pahang dan juga Sungai Rajang. Namun begitu, contoh di Tasik ialah Tasik Bera, Tasik Kenyir dan Tasik Banding. Manakala air bawah tanah ialah air yang tersimpan di dalam tanah atau batuan yang terletak di permukaan bumi. Malaysia mempunyai kira-kira 5,000 bilion terpadu air tanah yang belum diterokai. Hanya 3% air bawah tanah yang digunakan di Malaysia. Kita ketahui, dalam setiap kelestarian air, sumber air, terdapatnya pelbagai masalah yang berlaku. Yang pertama di Malaysia ialah penebangan hutan di kawasan tertanah air. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan ekosistem yang terpenting dalam tadahan air. Oleh itu, sekiranya penerokaan sumber hutan dilakukan secara berluasa menyebabkan kawasan tadahan air makin berkurang dan secara tidak langsung air larian permukaan berlaku yang menyebabkan banjir kilat, seterusnya mengakibatkan hakisan tanah. Penerokaan hutan yang berluasa secara tidak langsung menyebabkan cengkaman tanah semakin berkurangan akibat mampatan air yang terlalu banyak yang menyebabkan tanah tidak mampu menampung isi padu air. Yang seterusnya, kualiti sumber air. Seperti kita ketahui, kebanyakan penebangan hutan menyebabkan kawasan setempat mengalami banjir lumpur dan disebabkan oleh kawasan tersebut tidak mampu menampung bilangan isi padu air yang berlebihan dan secara tidak langsung menjejaskan kualiti sumber air yang sedia ada di dalam tanah maupun di permukaan bumi. Seterusnya, gangguan El Nino. Kebiasaan El Nino di mana di pantai timur mengalami proses peningkatan produktiviti lautan yang dikenali sebagai pengalirasatan. Seterusnya, yang pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Seperti yang kita ketahui, sampah sarap kebanyakan berasal daripada sisa domestik dan juga industri. Pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 4,473 sungai di negara didapati tercemar disebabkan oleh pembangunan yang tidak terkawal dan menyebabkan
menyebabkan air dadahan tidak dapat disimpan di dalam tanah dan menyebabkan air larian permukaan berlaku. Terus mengalir ke sungai dengan membawa sisa-sisa domestik. Contoh masalah keruhan dan pencemaran yang menyebabkan loji rawatan terpaksa ditutup. Ini menyebabkan kekeruhan kurang 1000 epiliometrik turbidity unit NTU dan amonia kurang 1.5 ppm iaitu bahagian per juta. Seperti yang kita ketahui, rawatan bagi sumber air amatlah mahal. Seperti yang kita ketahui, kos merawat air amatlah tinggi dan pelbagai bahan kimia telah diguna pakai, contoh klorin, kapur untuk merawat air sungai. Contohnya di Sungai Kelantan, antara negeri yang kehadapan dalam inovasi teknologi sumber air bawah tanah dengan peratusan air bawah tanah ini mencapai 60%. Walaupun negeri Kelantan mengalami krisis pencemaran air sungai yang tinggi. Seterusnya, industri air di Malaysia masih dalam keadaan miskin, di mana rawatan air di Malaysia belum lagi mencapai standard seperti di luar negara. Manakala masyarakat di Malaysia lebih membazirkan air, terutamanya sekiranya air tersebut tidak digunakan. Contohnya, jika di luar negara, di Jepun, memberikan rawatan air yang berkualiti tinggi kepada pengguna kerana sanggup membayar lebih berbanding di Malaysia. Oleh itu, tempat mereka walaupun di dalam longkang masih lagi terdapat ikan koi yang masih hidup, berbanding di Malaysia di dalam longkang hanya sampah sarap yang dapat dilihat. Disebabkan oleh itu, dengan pelbagainya masalah yang dihadapi dalam kelestarian sumber air di Malaysia, terdapatnya beberapa prospek yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah kelestarian sumber air di Malaysia. Antaranya, pelbagai kajian dan laporan telah dilakukan untuk menunjukkan rupa dan sumber air di Malaysia yang berdepan dengan ancaman dan memerlukan rehabilitasi. Oleh itu, Malaysia akan lebih memanfaatkan penggunaan air dengan lebih cermat. Yang utama dalam prospek kelestarian sumber air ialah keperluan untuk membangunkan maklumat komprehensif berkenaan sumber air yang meliputi seperti cuaca, lokasi, skala, saiz, rupa, keadaan hidrologi, ancaman, risiko termasuklah impak-impak baru. Kesemua komprehensif berkenaan perlu diambil kira sekiranya pembangunan atau perindasian yang dilakukan yang berdekatan dengan sungai atau tasik yang digunakan untuk kegunaan harian. Namun begitu, dalam melestarikan sumber air juga memerlukan pengukuhan asas dan pengetahuan sains sosial dan juga kemanusiaan untuk mengatasi masalah kelestarian sumber air di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, dalam keseluruhan untuk memastikan kelestarian sumber air adalah diperlukan. Sumber air yang terancam oleh aktiviti dan tindakan manusia, terutamanya pada musim kemarau, perlu diatasi. Seperti kita ketahui, pada musim kemarau, penggunaan air di Malaysia adalah tinggi, di mana kebanyakan tempat terutamanya di Selangor mengalami krisis kekurangan air dan menyebabkan sebahagian di kawasan Selangor tidak dapat di bahagian Selangor terputus bekalan air dan ini menyebabkan kawasan tersebut tidak dapat menerima air bersih ketika musim kemarau berlaku. Namun begitu, cadangan dan langkah perlu ditetapkan untuk memelihara dan melindungi kualiti dan titi termasuklah kaedah mengimbuh jasad air dan kawasan-kawasan tadahan dengan lebih baik. Selain itu, perlunya mekanisme untuk pihak berkuasa yang diberi mandat bagi menentukan serta menilai rupa dan keadaan sumber air semasa jika digunakan. Pemilihan kawasan yang tepat untuk pembangunan perlu dilakukan dengan pelan yang teratur agar kawasan tersebut tidak mengalami pencemaran serta penerokaan sumber hutan, terutamanya kawasan yang mempunyai kawasan tadahan air yang utama kepada sumber penduduk serta sumber industri kepada manusia. Penggunaan domestik dalam kelestarian sumber air amat penting kerana
Isu penggunaan domestik ini dalam kalangan penduduk di Malaysia amatlah tinggi. Penggunaan air terutamanya dalam kalangan masyarakat yang berada di kawasan perumahan. Oleh itu, bagi langkah penjimatan dalam penggunaan air ini dengan menggunakan air hujan, di mana air hujan yang jatuh boleh digunakan sebagai air tadahan untuk kegunaan luar, kerana air hujan sifatnya terlalu bersih, sifatnya sangat bersih, dan kebiasaan kotoran dan debu yang berada di permukaan bumbung boleh merendahkan kualitinya, namun tidak menjadi masalah untuk air hujan tersebut sekiranya digunakan untuk kegunaan luar bagi menjimatkan penggunaan air seterusnya, melestarikan sumber air. Contohnya, kegunaan untuk menyiram pokok, cucian longkang, pam tandas dan cucian kenderaan, dan itu secara tidak langsung dapat menjimatkan sumber air berkala air digunakan dalam kehidupan seharian. Contoh di negara Jepun, Korea dan juga Taiwan telah memanfaatkan penggunaan air tadahan hujan untuk tujuan domestik, malah mengurangkan risiko banjir dan menyederhanakan suhu bangunan. Aktiviti pelancongan ini boleh dilakukan secara pelancongan eko, di mana hasil sumber air ini boleh memberi sumbangan penting dalam sektor pelancongan eko. Dan contohnya dalam pelancongan sumber air, sukan ekstrim, rafting, kayak dan sebagainya yang dilakukan tanpa merosakkan persekitaran sumber air di kawasan tersebut. Contohnya seperti institusi pengajian tinggi yang dilakukan. Sememangnya pelancongan eko amat digalakkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam mendidik masyarakat setempat untuk lebih peka dalam menguruskan sampah supaya tidak mencemarkan sungai. Walaupun tempat tersebut telah disediakan tempat pembuangan sampah, tapi sekiranya tempat sampah sarap tersebut, maka inisiatif pada diri masyarakat tersebut hendaklah dilakukan, iaitu dengan mengutik balik sampah tersebut dan membuangkan sampah tersebut di tempat yang sepatutnya. Contohnya, kawasan rekreasi di sungai ataupun air terjun, di mana masyarakat lebih tertumpu kepada kawasan rekreasi yang punya air terjun, dan kawasan tersebut menjadi tumpuan akibat banyaknya faktor-faktor yang menarik masyarakat untuk datang. Sumber air ini juga tertumpu kepada kuasa jana hidroelektrik, di mana kuasa hidroelektrik ini merupakan sumber utama penyaluran elektrik kepada pengguna, terutamanya dalam industri dan domestik. Oleh itu, sumber air sangat penting dalam menjana kuasa hidroelektrik ini bagi menjamin penyaluran elektrik ini kepada pengguna. Akhir sekali ialah kegunaan industri. Seperti yang kita ketahui, kegunaan domestik telah digunakan terlampau banyak dalam sumber air. Tapi industri juga menggunakan air yang terlalu banyak, terutamanya dalam industri pertanian, di mana industri pertanian menggunakan air yang tinggi untuk kelangsungan pertanian. Contohnya penanaman padi yang menggunakan aliran sungai secara terus ke petak-petak padi. Oleh itu, kepentingan kelestarian sumber air di Malaysia amat penting dalam kehidupan seharian maupun dalam industri pelancongan, pengangkutan dan sebagainya dalam kegunaan dalam kehidupan. Oleh itu, kelestarian sumber air amat penting untuk mengekalkan kualiti air dan sumber air agar kekal. Itu sahaja dari pendapat saya. Sekian, terima kasih.